Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam sesi video penjelasan ringkas ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Bagi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah yang baru saja mengikuti video saya ini, mungkin yang ini yang pertama, terima kasih diucapkan. Hanya saya nak minta jasa baik, tengok video saya ini daripada awal, daripada yang pertama, yang mukadimah itu, supaya dapat kefahaman yang betul tentang apa yang saya sampaikan. Kerana jika terus lompat ke sini, mungkin akan timbul salah faham. Mungkin akan timbul salah faham pula. Atau jika nak kefahaman yang lebih baik, atau nak lagi laju daripada video saya ni, boleh saja baca terus buku saya tu, 90 pelajaran tentang bid'ah. Boleh muat turun daripada laman web saya, boleh print, saya pun sendiri tulis, sendiri print, atau boleh juga pesan edisi bercetak di Shopee. Ya, moga-moga dengan usaha kita ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kefahaman tentang apa yang disebutkan sebagai bid'ah dan betapa bahayanya bid'ah ini kepada agama Islam dan juga umatnya. Okey, kita masih lagi membicarakan, mengupas ayat-ayat Al-Quran yang melarang bid'ah. Ya, kali ini kita masuk dalam ayat yang ketiga surah Al-Ma'idah. Ayat ketiga surah Al-Ma'idah, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan ke atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku reda bagi kalian Islam sebagai agama. Ini ayat yang saya yakin semua pun sudah hafal, ya. Okey. Apa kaitan pula ayat ni dengan bid'ah? Kan ayat ni semua orang semua orang tahu, semua orang pernah baca, bahkan juga telah hafal, tapi apa kaitannya dengan bid'ah? Okey, bagi membantu kefahaman para pendengar semua yang dirahmati Allah, saya nak bagi contoh. Saya nak bagi contoh tukang masak dengan masakannya, ya. Sebelum itu sangat penting Maha suci Allah daripada memiliki apa-apa kesamaan dengan makhluknya. Ini sekadar contoh bagi membantu kefahaman, ya, Maha suci Allah daripada apa-apa kesamaan dengan makhluknya. Okey, saya nak bagi contoh tukang masak dan masakannya. Dan macam yang saya iklankan tu, okey, tukang masak Pakistan dan masakan menu Pakistan. Menu Pakistan ni sengaja saya pilih sebab saya nak bagi pengenalan. Sebab di kalangan kita, okey, menu masakan Melayu, okey, ikut negeri masing-masing, okey, sampai laksa pun boleh bergaduh, ikan mana lagi status tinggi. Okey, masakan Chinese Muslim kita tahu, masakan Western kita tahu, masakan Arab kita tahu, masakan mamak kita tahu, tapi masakan India, Northern Indian atau Pakistan mungkin ramai yang tak tahu. Okey. Mamak dengan Northern Indian lain, ya. India ni besar tau. Benua India ni besar. Dari sudut masakan, ianya boleh dibahagikan kepada 3. Northern Indian yang nak sama dengan Pakistan. Central India, Chennai, itu tu yang mamak tu, yang ada roti canai, dal apa semua tu. Itu Central India. Central India khasnya Chennai ataupun Madras. Kalau kita tengok masakan mamak apa sekarang ni, itu dari sana. Dan juga Southern India. India Selatan termasuklah juga Sri Lanka. Okey. Kalau Northern Indian dengan Pakistan, yang itu berbeza. Itu bukan masakan mamak tu. Okey. Kalau Pakistan pula, kita tengok orangnya kulit lebih cerah. Macam kalau kita pergi kedai kapet ke apa kan. Kalau kita pergi restoran Pakistan, kalau kita pergi kedai kapet orang Pakistan, jangan giling kepala. Itu style orang India. Kalau orang Pakistan, Assalamualaikum, tangan lepas tu letak di dada. Dia pun mesti geng habis terus mari peluk kita. Punya dia suka. Sebab itu cara orang Pakistan dia. Assalamualaikum, tangan lepas tu bubuh di dada. Saya pun kalau masuk kedai Pakistan buat macam tu, terus happy dia orang mari peluk.
Bila dah habis apa urusan semua, nak balik sebut apa? Allah Hafiz. Maksudnya semoga Allah memelihara kamu. Oh, dia pun geng. Next time you come, I give you more discount. Ya, sebagai contoh. Okey, tak apalah masakan mana pun sekalipun, sebagai contoh. Yang saya nak bawa ya, tukang masak tu, seorang tukang masak pro, master chef, ya. Dia telah masak, okey. Dia telah masak Pakistani Biryani, dia masak lamb Rogan Josh, dia masak vegetable jalfrezi. Okey. Dan dia telah masak-masak semua tu, dia pun rasa-rasa, oh, perfection. Perfecto, dia kata. And this is my, apa nak kata, satu nikmat that I am sharing with you. Please eat. And I am pleased with my cooking. I am pleased that this is your lunch for today. Okay. Sebagai contoh. Kita pula, orang Malaysia, orang Melayu, makan-makan kena tambah kicap okay, tambah kicap dalam lamb Rogan Josh tu. Makan nasi tu pula macam pedas pula. Dia bukan pedas cili, pedas banyak spices. Tak maulah nak adjust. Minta nasi putih, tambah-tambah nasi putih. Kemudian rasa sayur dia pula, vegetable jalfrezi tu macam sayur campur lah kiranya. Aku ni kalau sayur mesti masak goreng belacan. Apa masak macam ni? Tengok-tengok dalam handbag ada pula belacan bawa campur apa semua tu. Kitanya perbuatan tu, kita tak kata kepada chef tu, your cooking is bad. This is not perfection. This is, oh man, kan. Kita tak kata, what you call this your satu nikmat, ini satu nikmat. Oh, ni. Tak boleh makan ni, banyak sangat rempah ni. Kita tak kata. Dia kata, tukang masak tu kata, ini satu perfection. Ini satu masakan saya yang terbaik ni. Satu nikmat yang saya nak share tu, and I am pleased. Saya redha ini sebagai masakan saya berkamu. Kita pun, okay, thank you. Kita pun makan-makan. Kita tak masak masakan yang baru. Kita tak buat masakan yang baru. Tak, masakan yang sama tu, kita adjust. Kita tokok tambah. Okay. Perbuatan kita tu, walaupun secara lisan, kita taklah kata this cooking is bad. Kita taklah kata this cooking is far from perfection. Masakan kamu ni sangat jauh kalau nak kata satu nikmat, nak kata satu kesempurnaan. Masakan kamu ni kamu bagi pada saya. Okay. Secara lisan, kita tak kata macam tu. Tetapi secara perbuatan kita adjust sana, adjust sini, tokok sana, tambah apa semua ni. Perbuatan kita tu telah cukup menggambarkan bahawa masakan dia tu bagi kita sangat tidak sempurna. Bukanlah satu nikmat dan bukanlah kita tak reda langsung kena adjust ni. Ya, sebab macam kata pepatah orang putih, action speaks louder than words. Perbuatan kita ni sebenarnya lebih kuat, lebih kuat mesejnya daripada apa yang kita cakap. Ya, sampai-sampai tukang masak tu pun terasa, aku dah bagi dia ni yang terbaik, dia ejah. Lepas ni tak nak masak dah. Ya, sebagai contoh. Baik. Ini contoh masakan ya. Ya. Apa kaitan dengan ayat tadi? Macam ni ya. Sekali lagi, Maha Suci Allah daripada memiliki sebarang kesamaan dengan kita. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan, telah memberikan kita agama Islam ini melalui messenger dia, pesuruh dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir-akhir, kira-kira kalau mengikut kiraan ahli sejarah, kira-kira 80 hari sebelum Rasulullah wafat, Allah menurunkan ayat ketiga surah Al-Ma'idah ini, di mana Allah cerita, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku ke atas kalian. Nikmat ni Allah telah cukupkan. Dengan Islam ni satu nikmat yang besar. Dan aku redha yang ini adalah agama kamu. Allah telah berfirman sedemikian. Kita pun baca sedemikian. Okay? Kita baca, kita faham maksudnya. Tetapi perbuatan kita, our action speaks differently. Our action is, akidah ni kena adjust lah. Ibadah ni kita kena tokok tambah lah, kena buat sesuatu yang lain lah. So, secara tak sedar, kita ni sebenarnya menganggap apa yang Allah kata sempurna tu tak sempurna. Apa yang Allah kata satu nikmat yang telah dicukupkan pada kita, sebenarnya bukan nikmat. Sebab tu kita kena adjust. Dan apa yang Allah kata, Allah reda ni sebagai, Islam ni sebagai agama kita tak reda. Sebab tu kita kena adjust. Kita tak buat
sesuatu yang baru. Kita tak buat apa yang disebut sebagai bid'ah hakikiyah. Bid'ah totally something new, tak. Kebanyakan bid'ah yang berlaku di kalangan umat Islam adalah apa yang disebut sebagai bid'ah idhafiyah. Dari satu sudut, ianya memiliki asal dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi dari sudut yang lain, dari aspek yang lain, ada perkara-perkara baru yang kita tambah. Jadi, kita tak sebut secara lisan, tapi perbuatan kita tu, keyakinan kita itu memberi isyarat bahawa apa yang Allah kata telah sempurna, kita kata tak sempurna. Apa yang Allah kata telah aku cukupkan nikmatku padamu, kita kata tak cukup. Kalau nak nikmat tu kena buat yang lain, sebab itu lebih baik. Bahasa kita kan. Dan Allah telah reda Islam ni sebagai agama kita. Kita pula tak reda, kita nak buat benda yang lain. Dan di sini letak kesalahan yang sangat besar. Who are we to say siapalah kita ni nak kata sedemikian. Kalau benda tu kita kata masakan kita, kemudian dah masak-masak rasa tak best, kita nak adjust, silakan. Kalau itu kita kata hasil lukisan kita, bukan lukisan makhluk hidup, kita lukis alam, kita lukis bukit, tasik, pokok, lepas tu tengok-tengok, kena adjust sikit-sikit, tak perfect lagi. Ya, silakan, tak apa. Jika ia buku tulisan kita, saya tulis buku, saya tahu, tulis baca, tak perfect ni, adjust lagi, edit lagi, tak apa. Tapi ini agama milik Allah. Ya Allah kurniakan kepada kita, dan kemudian di akhirnya salah satu ayat terakhir yang turun, bukan yang paling akhir, tapi salah satu ayat yang terakhir turun, Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan bahawa this is perfection. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku ke atas kalian, dan aku telah reda Islam ni sebagai agama kalian. Kita ni pula kena tambah ni, akidah ni tak betul ni. Ya, saya bagi contoh. Apa contohnya tu? Mungkin ada yang tak dapat tangkap di sini, ya. Okey, tak apa. Saya bagi contoh. Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat-ayat Quran dan juga melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan ciri-ciri dirinya. He has described himself in many verses of the Quran and through the teaching of his Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ini yang kita panggil sebagai ayat-ayat hadis-hadis yang menerangkan sifat-sifat Allah. Kemudian di akhirnya, towards the end, Allah kata inilah kesempurnaan, inilah nikmatku, aku reda. Kita ni pula baca, tak boleh ni, tak boleh terima ni ayat-ayat macam ni. Kita kena takwil, kita kena ubah. Who are we to do that? Allah dah kata ini satu kesempurnaan. Kita pula kata tak cukup sempurna ni, tak boleh biar macam ni. Kita kena adjust. Sama macam kita makan masakan chef Pakistan tadi tu. Kita pun kena adjust masakan dia. Okay, nampak tak salah tu? Kita nak adjust masakan Pakistan tu tak apa. Tapi kita nak adjust apa yang Allah turunkan. Yang Allah kata dah sempurna. Itu satu kesalahan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh lain. Dalam bab ibadah katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT dalam Al-Quran banyak kali menganjurkan kita untuk banyak berzikir pada waktu pagi dan petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas Al-Quran, sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 44-64 telah pun mengajar kita apakah zikir-zikir yang patut dibaca pada waktu pagi dan petang. Ada buku-buku khas yang telah menghimpunnya. Yang paling masyhur, yang paling mudah untuk kita dapati ialah Hisnul Muslim. Hisnul Muslim maksudnya perisai seorang Muslim, di mana pengarangnya dalam kitab itu telah menghimpun zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap dengan rujukannya sekali. Dan ini boleh dapati dalam app Android boleh, iPhone boleh. Dalam bahasa Melayu ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Arab ada. Sangat mudah untuk kita rujuk. Jadi Rasulullah SAW telah mengajar kita zikir-zikir yang dibaca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dan Allah kata ini salah satu bentuk, salah satu yang termasuk dalam pengertian kesempurnaan Islam. Tetapi ada pula orang kita, tak kisahlah serban dia besar mana, biji tasbih dia besar mana, dia nak buat zikir dia sendiri juga. Maka timbullah zikir yang kita sebut ratib. Ratib sekian-sekian fulan, ratib sekian-sekian fulannya tu. Walaupun dalam zikir itu, dia himpun ayat-ayat Quran tertentu. Dia himpun surah-surah tertentu.
Dia himpun zikir-zikir yang Rasulullah ajar. Tapi dia telah himpun semua tu dan telah meletakkannya dalam satu tertib yang menjadi satu pakej baru untuk dibaca pada waktu pagi dan petang. Pakej zikir yang Rasulullah ajar tu, apa masalahnya? Kan? Itu dia letak ke tepi tapi dia buat yang sendirinya pula. Seolah-olah yang Rasulullah ajar tu belum satu kesempurnaan, belum satu nikmat, belum satu keredaan. Dan ini kita kata satu bentuk lagi di mana perbuatan kita seolah-olah kita menyanggahi, kita mengingkari bahawa Allah telah firman Allah dalam ayat ketiga surah Al-Maidah ini bahawa Islam ini sempurna, satu nikmat dan satu keredaan Allah kepada kita. Jadi di sini berdasarkan penjelasan saya ini, harap kita dapat faham betapa besarnya salah. Sebab bab bid'ah ni ramai yang tak anggap ianya salah. Ianya anggap ini kaum muda lawan kaum tua, geng Wahabi lawan geng Aswaja, geng orang muda lawan geng tradisional. Mereka anggap itu saja. Tak, sebenarnya bid'ah ni satu perkara yang kalau kita tahu hakikatnya, ianya sangat-sangat salah. Sebab salah satu contoh, ianya menyelisihi kesempurnaan Islam yang telah Allah sebut dalam ayat ketiga surah Al-Maidah. Jadi moga-moga dengan penjelasan saya ini kita dapat faham contoh Maha Suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Contoh tukang masak dengan masakannya, tak kisahlah tukang masak Pakistani ke Western ke Mexican ke Arab ke Indian ke Malay traditional cooking ke apa ke, kita duk ejah-ejah masakannya, kita memberi, kita kata apa, isyarat yang jelas walaupun kita tak sebut dengan lisan. Masakan you yang asal ni tak perfect mana pun, bukan satu nikmat, kami tak reda pun. Sebab itulah kami nak ejah-ejah kan. Orang kita ni tambah cili sos, tambah kicap, tambah belacan, tambah cili potong, apa semua tu. Dan semua ni sebenarnya kita kata perbuatan kita yang menunjukkan kita mengingkari bahawa Islam ni satu kesempurnaan. Jadi di sini letak betapa besarnya kesalahan bid'ah. Moga-moga dengan ayat ketiga surah Al-Maidah ini menjadi satu kesedaran bagi kita untuk tidak berbuat bid'ah. Tidak buat bid'ah baik dalam hal akidah maupun dalam bab ibadah, hukum, fiqh. Okey. Dalam masa sedikit ni saya nak bawa perkara lain pula. Okey, kita setakat ini telah pun bincang 3 ayat. Saya nak bawa ayat-ayat Quran yang melarang bid'ah. Ada banyak lagi ayat sebagaimana dalam buku saya. Dan kita setakat ini telah bincang 3 ayat. Pertama ayat surah Syura, surah ke-42 ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum. Apakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka daripada agama ini apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Kita juga telah bincang ayat ke-30 surah Ar-Rum, surah 30, di mana Allah SWT menceritakan bahawa, berfirman bahawa fitrah Islam ni adalah agama fitrah, di mana fitrah manusia ni dicipta di atasnya. Maknanya fitrah kita dengan fitrah Islam yang original ni dah geng dah. Okey, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada agama Allah. Dan ayat ketiga kita telah bincang surah Al-Maidah ini, ayat ketiga, bahawa Islam ini satu kesempurnaan, satu nikmat dan Allah telah reda yang sebagai agama kita. Berdasarkan 3 ayat ni, kesimpulan awal, faham tak? Saya nak tanya para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah semua, faham tak bahawa apabila Islam melarang bid'ah, apabila kita bicara tentang bid'ah dan kita kata bid'ah itu dilarang oleh agama, ia merujuk kepada perkara-perkara agama, bukan perkara dunia. Apabila Allah bertanya dalam bentuk mengingkari, apakah kamu memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan daripada agama ni apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Allah bukan merujuk pada mikrofon ni. Allah bukan merujuk pada kamera ni. Allah bukan merujuk kepada handphone yang saya guna untuk baca ayat Quran. Tak, Allah merujuk pada hal agama. Baik akidah, baik ibadah, baik hukum hakam, baik fiqh. Demikian juga apabila Allah berfirman, tidak ada perubahan dalam agama Allah ini. Ia bukannya merujuk kepada kita pakai printer ataupun tidak, duduk atas kerusi ataupun tidak. Saya nak tekankan perkara ini sebab saya sangat kesian. Hairan pun ada.
Kesian pun ada. Sebab hampir setiap kali bila saya bincang tentang bid'ah, baik di media sosial ke mana ke, ada saja orang Islam yang berfikiran sehat, yang sehat jasmani, sehat fizikal, akan menyampuk dan berkata, bawa kapal terbang tak bid'ah pula. Buat buat kuliah guna kamera, guna mikrofon tak bid'ah pula. Apa sebab pula kamu beza-bezakan bid'ah ni hal dunia dan hal agama? Okay, saya nak minta tolonglah, janganlah menghina diri sendiri dengan kenyataan-kenyataan atau soalan-soalan seperti itu. Perkara ini berlaku sangat kerap. Bukan di kalangan orang awam, orang-orang yang pakai pakaian seragam agama pun ada. Yang mereka pun bila kita berhujah bab bid'ah, mereka ni jawab balik. Habis tu, bawa kata bang boleh pula. Naik bas boleh pula. Naik kereta boleh pula. Kita bawa kenal traffic jam dah bagi macam-macam penjelasan dah. Tapi mereka masih lagi kat situ. Ya, jadi tolonglah berdasarkan ayat-ayat ini dan banyak yang lain, dapat kita faham yang dilarang, yang disebut bid'ah dan dilarang tentang bid'ah itu ialah dalam urusan agama. Tak ada kaitan dengan urusan mikrofon, urusan guna app untuk tentukan waktu solat, guna app untuk tentukan arah kiblat, guna printer untuk print dokumen agama ke apa ke. Tak ada kaitan dengan hal-hal dunia. Sebab apabila Allah berfirman tentang mensyariatkan perkara baru, tentang tidak ada perubahan dalam agama, tentang kesempurnaan Islam, yang dimasukkan tu ialah perkara-perkara agama seperti akidah, ibadah, hukum, ya. Kesempurnaan agama tak ada kaitan pakai mikrofon apa tidak. Tak ada kaitan saya berdakwah guna Facebook Live ke guna YouTube ke tidak. Jadi minta tolonglah sangat. Janganlah menghina diri sendiri, ya. Sekalipun mereka yang dalam yang dipanggil sebagai ustaz, yang dipanggil sebagai ustazah, bid'ah tak ada kaitan dengan urusan agama. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan 3 ayat yang telah kita kupas ini, faham tak bahawa tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam? Tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Bagaimana mungkin seseorang itu dia membuat satu perkara yang baru, satu ibadah yang baru, lalu dia berkata ini hasanah, ini baik, padahal Allah telah berkata Islam ini sempurna? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang itu buat ibadah yang baru, akidah yang baru, lalu dia berkata ini boleh, ini hasanah, para ulama kata boleh, padahal Allah telah berfirman la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam agama Allah. Bagaimana mungkin seseorang itu dia buat bid'ah hasanah lagi dan disebut hasanah, padahal Allah telah bertanya dalam bentuk kritikan, apakah bagi kalian ini adanya sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi kalian daripada agama ni apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah tak pernah izin semua-semua tu. And here you are still making something new, still calling it bid'ah hasanah, dan bila kita kata tak ada, kita pula yang kena kritik. Padahal Allah yang telah melarang dalam ayat-ayatnya. 3 yang kita baca ni, dan juga ada ayat-ayat lain yang akan kita baca nanti insya-Allah. Sama juga bila Nabi SAW sebut kullu dalam hadisnya, setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Setiap itu bermaksud semua. Janganlah pula pergi kata setiap itu ialah sebahagian atau setiap itu ialah kebanyakan. Tak. Kita kata ini telah dibuktikan dengan ayat-ayat Quran yang kita baca ni, bahawa apabila Nabi SAW sebut setiap, kullu dalam hadis itu, memang baginda masukkan setiap. Sebab ianya telah dibuktikan dengan ayat-ayat Quran yang kita baca. Okey. Perkara lain yang saya nak bawa, ya. Dan saya nak cerita sikit pengalaman saya. Saya dulu-dulu bila belajar tentang bid'ah ni, ada 2 perkara. Yang pertama sekali, saya pun dulu-dulu bila tentang bid'ah ni, saya pun pegang pandangan yang biasalah orang pegang, bahawa bid'ah ni ada baik, ada tak baik, ada hasanah, ada dalalah, ada yang terpuji, ada yang tercela. Saya pun macam tu juga dulu. Tapi alhamdulillah saya mengkaji, lalu saya mendapati bahawa pandangan itu adalah tidak betul. Yang betul, semua bid'ah adalah tercela, semua bid'ah adalah dalalah, semua bid'ah adalah dilarang. Saya pun sendiri lambat juga nak accept tu, sebab biar betul. Dia orang ni yang kata ni ekstremis, syadid sangat. Tapi bila belajar-belajar sebenarnya tak ada, inilah sebenarnya betul, ya. Tapi dalam rangka saya dok mengkaji tentang bid'ah ni, satu perkara yang saya pada awalnya tak faham. Kenapa bid'ah ni dikaitkan dengan kesesatan? Kenapa, ya? Ya, Nabi
okey, bid'ah tak bagus, bid'ah dilarang, okey tak payahlah buat bid'ah. Tapi kenapa bid'ah ni dikaitkan dengan kesesatan? Okey, kemudian alhamdulillah apabila saya mendapat tahu tentang ayat-ayat Quran yang melarang bid'ah, baru saya faham kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan bid'ah dengan kesesatan. Kenapa ya? Sebab jalan yang lurus, orang yang berada di atas jalan yang lurus, dia akan berakidah bahawa hanya Allah yang boleh mensyariatkan apa-apa akidah, ibadah, hukum dalam agama ni. Bila seseorang tu beri keyakinan bahawa orang lain, tok guru lain, tuan guru lain, ustaz lain, ustazah lain, imam, masyarakat boleh mensyariatkan sesuatu agama, itu satu keyakinan yang sudah salah, yang sudah sesat. Sama juga, orang yang berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, dia akan tahu agama Islam dan fitrah manusia ni dah memang secocok dan tidak ada perubahan dalam agama Allah. Itu jalan yang lurus. Apabila ada orang berkeyakinan bahawa boleh ada perubahan dalam agama Allah, boleh ada perubahan dalam akidah, dalam ibadah, maka dia telah lari daripada jalan yang lurus. Bila keluar jalan yang lurus tu, pergi apa? Jalan yang sesat. Sama juga dengan ayat yang kita baca ni. Orang yang berada di atas jalan yang lurus, dia akan yakin, dia akan baca dan dia akan yakin. Dan dia akan betul-betul mengiktiraf bahawa Islam yang ada, yang original tu sudah cukup sempurna, merupakan nikmat Allah kepada dia dan kepada umat Islam seluruhnya. Dan Allah telah reda. Allah dah reda, apa pula kita tak reda? Bila seseorang itu menganggap Islam ini belum sempurna, walaupun dia tak sebut dengan mulut, tapi dengan keyakinannya, dengan perbuatannya, dia telah keluar daripada jalan yang lurus itu. Maka bila dah keluar jalan lurus ni satu ya, pergi jalan lain, jalan itulah yang disebutkan dengan kesesatan. Maka dari itu barulah saya faham kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan bid'ah ini dengan kesesatan ya. Jadi saya nak minta para pendengar semua rahimahullah agak memerhatikan ayat-ayat ni dan ayat-ayat lain yang akan datang dan sama-sama kita fikir, okey, ini semua ni merujuk pada hal agama. Tak ada yang baik. Yang baik tu Islam ni semuanya dah baik, dah perfect dah, tak ada yang nak buat baru yang baik. Okey. Kalau you nak buat benda-benda baru dalam urusan dunia, silakan. Itu tidak termasuk dalam bid'ah yang dilarang oleh Allah. Kullu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis larangan bid'ah itu merujuk kepada seluruh bid'ah, bukan sebahagian, bukan kebanyakan. Dan kenapa bid'ah ni dikaitkan dengan kesesatan? Ialah sebab apabila orang tu buat berlainan daripada apa yang Allah SWT firmankan, maka itulah yang dimaksudkan dengan kesesatan. Dan menarik pada kajian saya, pada pemerhatian saya, mereka yang pro bid'ah hasanah, minta maaf kalau saya yang tak jumpa, dalam buku-buku mereka, dalam video-video mereka, tak ada mereka nak bacakan ayat-ayat ini. Mereka baca hadis yang melarang bid'ah, kemudian mereka takwilkannya dan mereka bawa hadis lain, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, sesiapa yang mulakan dalam Islam sunnah yang baik. Mereka baca hadis-hadis bagaimana para sahabat mereka sendiri membuat bacaan-bacaan dalam solat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dan mereka menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai dalil boleh buat bid'ah. Ya. Hadis itu, dalil-dalil itu memang sahih dan kita ada penjelasan terhadap hadis-hadis tersebut yang akan saya kemukakan dalam video akan datang insya-Allah. Tapi kalau tak sabar-sabar nak tahu, boleh baca dalam buku saya lah, ada di situ, tidak ada rahsia ya. Jadi moga-moga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi kefahaman yang baik kepada para hadirin semua. Sesiapa yang hendak faham, sesiapa yang mengikuti video saya ini kerana dia hendak faham agama Allah, kerana dia hendak menjadi seorang muslimat yang lebih baik, Allah akan beri kefahaman kepada dia. Dan sesiapa yang mendengar video saya ini dengan tujuan, dengan niat hendak memperkotak-katikkan, hendak meremehkan, hendak menguji, siapalah dia ni nak cakap tentang agama, siapalah dia ni baca Arab pun tunggang langgang apa semua tu, Allah tidak akan beri dia kefahaman tersebut ya. Dan jadilah ia orang yang hanya mempercakapkan tentang kelemahan orang lain. Silakan itu kita move forward daripada orang-orang seperti ini ya. Jadi moga-moga
membantu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.